Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, segala puji dan puja hanya layak dipersembahkan semata-mata kepada Allah. Kepadanya kita memohon pertolongan, kepadanya kita bertaubat dan istighfar, kepadanya kita berserah, dan kepadanya kita kembali untuk dihitung segala perbuatan di dunia ini. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para isterinya, dan seluruh para sahabah yang diradai oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita akan menyambung bacaan hadis berikutnya daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda yang berbunyi, Inna Allah azza wa jal yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ad-Daraqutni, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah. Allah merahmati mereka kesemuanya. Baik. Apa maksud hadis yang kita baca ni? Sambungan daripada kuliah yang lepas. Masih lagi berhubung dengan tajuk taubat. Kita masih lagi di dalam bab taubat. Nah, hadis ni hadis yang berikutnya lah. Baik, kita tengok terjemahan hadis. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla senantiasa membuka tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat. Allah senantiasa, Nabi bagi tahu benda ni ghaib. Allah Azza wa Jal senantiasa membuka tangannya
untuk dia menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa pada waktu siang. Rangkap yang pertama ni Nabi kata apa? Allah Azza wa Jal membuka tangannya, senantiasa membuka tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa pada kesiangan hari, pada waktu siang. Dia buat dosa siang, dia taubat malam. Allah membuka tangannya untuk menerima taubat. Bagaimana? Kita tak tahulah. Kerana perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Laisa kamithlihi syai'. Sebahagian di kalangan ulama mentakwil. Mereka kata yang dikatakan membuka tangan itu ialah rahmatnya, keampunannya. Maksudnya Allah senantiasa menerima, mengalu-alukan, membuka seluas-luasnya pintu taubat. Dan orang yang buat dosa ni dia buat nahar, siang. Dia tak terus taubat. Dia taubat malam. Allah kata dia ampun. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Dan Allah Azza wa Jal juga dia membuka tangannya, senantiasa membuka tangannya pada waktu siang. Untuk apa? Untuk dia menerima taubat, untuk dia mengampunkan dosa-dosa, untuk dia memperkenankan permohonan taubat musyi orang yang melakukan keburukan dan dosa di waktu malam. Dia menerima taubat pada waktu malam untuk orang yang buat dosa waktu siang. Orang yang buat dosa waktu siang, apabila mereka bangun di tengah malam bertaubat kepada Allah, Allah terima. Tidak ada penghalang, penutup yang membenteng, yang menghalang atau menjadi pendinding. Tak ada. Allah kata kalau dia buat siang, dia insaf, dia teringat malam, dia nak bertaubat, ampun. Kata para ulama, Allah Azza wa Jal tak mensyaratkan kita mesti terus taubat baru dia nak terima. Sebab dia kata orang yang buat dosa siang, bila dia taubat? Malam. Artinya dia menangguhkan taubat dia. Dia melewatkan taubat dia. Pun Allah terima. Satu orang yang mungkin melakukan dosa pada waktu muda, dia mendapat kesedaran ketika sudah tua, Allah senantiasa terima. Sebab itu kita katakan di dalam tajuk taubat tidak ada istilah sudah terlambat. Tak ada. Tapi sampai bila? Ila mata? Sampai bila tuan-tuan? Dalam hadis ni dia kata hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah senantiasa menerima taubat kamu bila sahaja kamu melakukannya berulang kali, berapa banyak, semuanya di dalam daerah keampunan Allah. Allah senantiasa merahmati dan senantiasa mengampuni dosa kamu. Mai bertaubat ya, balik mai bertaubat. Allah tak pernah halang dan tak pernah tutup. Jangan sampai terbitnya matahari daripada maghrib. Sekarang dia terbit daripada masyriq. Masyriq ni timur, maghrib barat. Kalau dia terbit belah barat, kiamat nah. Sebab itu Allah Azza wa Jalla kata dia akan menerima taubat. Artinya tuan-tuan ni,
kalau ada melakukan dosa, bergelumang dengan dosa, termasuk saya, jika kita ada terlanjur, tersalah, terbuat, masih ada ruang sehingga terjadinya kiamat. Sebab itu Allah senantiasa ulang berapa kali dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, jalan balik kepada Tuhan itu sentiasa terbuka luas. Allah tak pernah tutup. Kalau hampa buat siang, hampa lambat, mai malam, aku tak mau. Hampa buat malam, kalau hampa tak taubat malam, esok siang baru hampa teringat, aku tak terima. Buat malam, taubat malam, okey. Buat siang, taubat malam, tak mau. Tak. Kadang-kadang manusia dia berbezalah, kerana manusia ni tak sama dengan Tuhan. Kan? Kita kalau orang buat kat kita salah, hang kena minta maaf cepat. Kalau hang lambat, aku tak mau maaf. Kadang-kadang manusia tu dia banyak sebab lah dia tak pergi minta maaf. Dia kena cool down dulu, dia ambil masa. Kan? Tapi akhirnya orang tanya, boleh tak kalau kita tak maafkan orang? Hak kita boleh lah. Boleh tak untuk kita tak maafkan orang? Boleh. Tetapi agama ajar supaya kita memaafkan orang. Bahkan dalam hadis nisfu Sya'ban. Hadis apa? Tak, pertama, tak ada hadis yang sahih tentang amalan khusus, tentang puasa khas, doa khas, zikir khas. Cuma ada satu hadis yang sebahagian ulama terima hadis ni. Kelebihan malam nisfu Sya'ban. Hadis apa tuan agak-agak? Yang hadis ni kira okey lah. Boleh lah. Hadis lain tak pakai lah. Hadis ni kira okey lah. Hadis apa? Allah Azza wa Jal melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, dan dia mengampunkan dosa-dosa yang ada di kalangan hambanya, sesiapa sahaja yang melakukan dosa, kecuali syahna, orang yang memutuskan silaturrahim. Memutuskan silaturahim ni tak ada pasal lah. Kalau ada pasal, tajuk lain pula. Kalau ada pasal, ada tajuk lain pula. Satu orang contoh kan, anak dia buat dosa. Dia kata, kalau hang buat dosa, aku tak akan cakap dengan hang sampai hang bertaubat. Hang berubah, hang balik mai kat aku. Lagi hang tak berubah, hang jangan balik mai. Artinya kita menghajar dia di atas alasan syar'i. Sebab kalau dia buat dosa, kita duk pergi buat baik dengan dia, dia rasa macam apa? Kita sokong dia, endorse dia. Kita kena tunjuk kata kita tak setuju dengan dosa tu. So kita bertindak tegas. Dia kata, saya bawa balik kedai kau. Tak apalah, main elok-elok. Tak pakai. Hampir keluar. Rumah aku tak ada ruang untuk kaki ekor. Kalau hang nak duduk rumah ni, hang berhenti buang no ekor tu. Contoh. Artinya ada sebab. Agama benarkan untuk takdib, tarbiyah, bagi dia sedar. Sebab kita guna kuasa kita setakat mana yang boleh. Tapi kalau kita boleh guna cara yang elok, nasihat yang elok, cakap yang elok, berunding cara elok, gunalah cara elok dulu. Jangan duk pergi serbu tak ketahuan lah. Mungkin dia nasihat 2-3 kali boleh. Tapi kalau nampak tak makan nasihat, tak makan teguran, mungkin kita agak keras sikit lah, tegas sikit. Dua-dua Nabi guna. Cara yang lembut Nabi guna, cara yang tegas Nabi guna. Cuma saya nak bagi taunya, Allah Azza wa Jal, dia senantiasa ruang untuk dia terima taubat ni besar dan luas. Sehingga dalam tajuk ni, kalau buat siang, malam dia taubat. Tak dan tunggu esok, malam tu juga cash Tuhan terima. Dia beza dengan kita. Kita kalau orang minta maaf, Tuhan ni orang minta ampun saja, terus dia ampun. Dia tak tangguh. Tapi kita, tu yang kata manusia ni tak sama dengan Tuhan. Aku minta maaf kan. Macam mana hang maaf tak aku? Hang balik dulu, nanti aku pick up. Ada pasangan nak kahwin.
Di dalam Islam, apabila satu orang pasangan tu bercerai, talak satu dan talak dua. Talak satu dan talak dua di sisi fatwa perlih, artinya perceraian tu berlaku 2 kali lah. Di perlih ni kita pegang fatwa yang macam Nabi buat tu. Dia berkelahi. Kelahi pun macam-macam kes lah. Aku ni geram lama dah kat hang ni. Teguk tak makan saman. Aku cerai hang. Sebanyak mana putih harum manis tu. Oh. Punya geram. Jenuh. Hakim main duk kira. Satu tu. Aku cerai hang sebanyak mana talak bintang di langit. Contohlah. Di dalam fatwa perlih mengikut zaman Nabi, pengamalan zaman Rasulullah, dia tak kira apa yang kita lafaz. Dia melihat kepada berapa kali perceraian itu berlaku. Hang lepas berapa? 3. Berapa kali dah hang bercerai? Ni kali pertama. Tapi saya duk geram lama dah kat dia. Saya duk peram lama dah, taram lama dah. Bagi 3 terus. Hampa baru bercerai ke? Baru kali pertama. Sebab saya duk sabar lama ni, tak boleh sabar nak geram ni. 3 terus. Maka di perlis kita akan kira 1. Kita akan kira talak 1 kerana baru kali maka apa beza dia? Mereka dikira talak raj'i, talak yang boleh rujuk. Artinya perkahwinan itu boleh rujuk balik tanpa perlu akad nikah baru. Tak payah menikah lain. Nikah lain pula. Tak payah menikah pula lah. Nikah lain tajuk lain. Artinya macam ni lah. Saya nak cerita yang kita kata minta maaf ni. Katalah suami itu baran. Lo hangat ni jangan duk berkelahi. Berkelahi musim sejuk. Lo perlih ni musim hangat jangan duk berkelahi. Dia duk kira nak talak. Kan? Mai malam dia sejuk. Perlih ni kalau malam sejuk tuan-tuan. Kan? Dia baru kata tak payah pi dah no. Everest ke apa ke, mai kot Bukit Cabang cukup dah. Sejuk sampai ke tulang hitam, black bone. Dia kata Mioh nama bini dia. Nama Bukit Cabang takkan nama Christina, nama Mioh lah. Bini dia kata Mioh, kita rujuk balik ya. Mioh ketika itu tidak boleh tangguh dan tak boleh untuk menolak. Dia mesti akur di atas permohonan dan juga rujuk tadi ni. Abang minta maaf lah Mioh, abang menyesal, kita rujuk balik lah Mioh. Mioh tak boleh kata tunggu esok lah bang, malam ni Mioh serabut tak boleh nak fikir. Tak boleh Mioh. Dia berkuat kuasa serta merta. Isteri dia tanya, kalau saya tak mau, tak boleh, hang kena mau. Melainkan kalau laki tu fikir lama sangat, sampai habis iddah. Dia kata, Mioh, harum manis pun aku tengok nak berbuh dah, kita rujuk balik. Minta maaf abang, 3 kali suci dah. Apa kaitan 3 kali suci? 3 kali suci ni mestinya abang tak boleh paksa cik nak balik. Aku nak kena buat macam mana? Kena hantar permohonan sebelum pukul 4. Artinya dia kena pergi minta apply permohonan baru dia nak nikah. Saya nak cerita, kita dengan manusia kadang-kadang kita pergi minta maaf, kita mengaku salah, bukan senang untuk dia memaafkan kita. Kerana itu tabiat manusia. Dia akan teringat kezaliman, benda yang kawan tu buat pada dia, perkataan yang kawan tu ucap pada dia, semua itu akan bermain dalam fikiran dia. Sebab itu kadang-kadang mengambil masa puluhan tahun untuk dia maafkan. Tu pun lepas kawan tu mati, dia kata tak apalah ustaz dah mati, saya maafkanlah. Maksudnya apa? Punya lama dia ambil masa. Tu pun pasal orang pergi pesan, maafkanlah, takut saat lagi jadi tak elok dalam kubur. Tapi Tuhan dia tak ada. Berulang kali kita buat dosa, berulang kali kita langgar, berulang kali kita khianat pada dia. Dia senantiasa ampun tanpa tangguh dan tanpa tolak.
Pasal itu ada hadis kan, Allah Azza wa Jalla cerita sampai Nabi tergelak. Satu orang keluar daripada neraka, duduk tepi neraka, dia duduk tengok neraka. Allah kata, hang nak apa? Dia kata, boleh tak kalau dia nak tengok syurga? Allah kata, hang dah nak minta apa-apa lagi tak? Dia kata, tak tu ya, aku tak mau tengok neraka, hangat nak tengok syurga. Allah kata, betul betul. Dia pun beralih tengok syurga. Dia kata, ya Allah, boleh tak sekali lagi nak minta? Allah kata, celaka hang ni hamba aku. Tadi hang kata hang tak mau minta apa-apa, binasa hang khianat, mungkir janji. Dia kata, ya Allah, last boleh tak aku nak pergi dekat ya? Boleh tak aku nak minta satu lagi untuk aku melihat syurga itu daripada dekat? Itu sahaja yang terakhir aku nak memohon kepada engkau, ya Allah. Allah tanya balik, betul? Tak ada benar yang kau nak minta? Itu saja? Fikir habis-habis? Dia kata, ya Allah, itu saja. Apabila Allah memperkenan, mengizinkan untuk dia pergi dekat, dia kata, ya Allah, aku nak minta satu lagi. Boleh tak aku masuk? Hadis itu tuan-tuan menunjukkan betapa 3 kali manusia tu khianat, mungkir janji, Tuhan izinkan dia. Rahmat Tuhan ni. Panjang tak masa kita taubat? Mana ada masa sepanjang ni, sampai terbit matahari daripada barat. Artinya apa? Takdan terbit, tuan-tuan, dulu padam. Tuan-tuan jangan duduk tunggu pula. Dia terlambat lagi ustaz noh. Dah lah awak. Matahari pun duduk tengok okey lagi, steady lagi. Dia lah matahari tu memang steady lagi. Hang tu tak steady dah tengok. 3-4 kali dah keluar. Kan? Pasal itu di antara dua ya, sama ada matahari itu padam, tak pun hang padam. Sebab itu kita ada kiamat besar dan kiamat kecil, itu al-maut. Sebab itu selain daripada tanda ni, selain daripada Nabi kata apabila berlakunya kiamat, tutup pintu taubat. Satu lagi bila? Ghargharah. Nabi kata Allah Azza wa Jal akan terima taubat ni. Mohon saja, terus terima. Tuan-tuan jangan fikir, ni ada orang tanya, Tuhan terima tak atau? Dia bukan lagu kita mohon sama kita ni. Setengah tu tuan-tuan permohonan tu orang putih panggil dummy. Dia bukan ada pun, saja buat bagi ada ya. Benarnya permohonan tu buat bagi cukup syarat dah. Macam minta kerja, contoh minta kerja. Dah ada dah pengisi dah semua tu, tapi syarat buat mailah kita beraturlah nak minta. Sebenarnya benda tu dah ada orang isi dah. Dah kadang-kadang main mohon kita, saya pernah ayat 2-3 kali mohon, tak mau ceritalah kat siapa. Nah, kalau saya cerita paling kecil, mudah tangkap dan mudah nak tahu siapa dia. Saya mohonlah, saya kata boleh dah sekian-sekian ni, buat sekian-sekian. InsyaAllah kita pertimbangkan. Hantar pergi kat seorang lagi, InsyaAllah kita pertimbangkan ke, ataupun kita tengoklah macam mana. Sampailah tergolek pun tak ada jawapan. Mungkin doa orang yang teraniaya, ya Allah ya Tuanku, mereka duk pertimbang lama kan, cukuplah bagi mereka pertimbang, bagi mereka pula duduk bawah kita timbang. Jatuh. Sebab itu kadang-kadang manusia pertimbangan, permohonan, kerana kita tahu hakikatnya apa? Manusia ada kekurangan dan luar daripada kemampuan. Tapi Tuhan, bila kita mohon ya, tuan-tuan kata, ya Allah aku bertaubat, terus dia terima. Tuan-tuan dengar apa kata Al-Imam Ibn Rajab. Tuan-tuan dah fikir Tuhan terima tak terima? Kau terima. Tapi taubat betul ya. Kata Ibn Rajab, anna man taba ila Allahi taubatan nasuha wajtama'at syurutut taubah fi haqqihi fa innahu yuqta'u biqabulillahi taubatahu kama yuqta'u biqabuli Islam al-kafir
idza aslama islaman sahihan wa hadha qaulul jumhur. Apa kata Ibnu Rajab? Sekiranya salah seorang daripada kamu bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan telah cukup padanya syurutut taubah wajtama'at syurut, maknanya semua syarat-syarat taubat yang 3-4 itu, ada bukan banyak, 3 dengan 4 dia. Ibnu Rajab kata, tuan-tuan, apabila satu orang insan dia balik kepada Allah dengan sebenar-benar taubat nasuha, betul-betul dia menyesal di atas dosa itu dan keseluruhan syarat, meninggalkan dosa itu, menyesal di atas perbuatan dosa itu dan berazam untuk tidak ulang balik dosa itu, maka Allah akan menerima taubat dia tanpa syak. Tu kata Ibnu Rajab. Seperti mana satu orang kafir, bila dia masuk saja Islam, seluruh dosa dia masa dia buat waktu kafir, Tuhan clear semua. Kira orang yang bertaubat ni macam masuk Islam baru, tak ada dosa. Pasal itu kita kata tak perlu tanya soalan, adakah Allah menerima taubat aku? Adakah taubat aku diterima? Husnudzan, sangka baik dengan Allah. Kita kena ada sangka baik dengan Allah. Apa dia sangka baik? Kalau kita kata Allah tak terima, itu su'udzan, itu sangka buruk. Sangka baiknya Allah terima. Cuma kadang-kadang mai ke ujung-ujung ni dia nak pergi gempak kelin kita. Dia kata Allah tak terima lagi tu. Dia pula pitau. Lepas tu macam mana nak bagi Allah terima? Dia kata ada cara dia, tapi cara ni tak murah lah. Maknanya yang pria, kalau taubat saja macam tu tak confirm nak terima. Tapi kalau bayar kita tolong pesah, insya-Allah luluh. Daripada nak boleh projek kena pergi duk suar, daripada nak boleh habuan dunia nak kena pergi duk suar, sampai nak boleh taubat Tuhan pun kena suar. Pasal itu apa sahaja dalam agama ni yang mana Tuhan tak sebut kena bayar, dia pecah ke atas, yang tu adalah pembohongan di atas nama Tuhan. Hak yang urusan-urusan kena bayar ni cerita lain lah. Tapi ni hak cerita yang taubat pun kena bayar, yang nu pun kena bayar, nak mayang pun kena bayar, yang nu pun kalut. Korek kubur kita tahulah kena bayar. Tapi kau pergi baca Quran atas kubur takkan kena bayar. Doa untuk mayat takkan kena bayar. Pasal itu orang lain saya tak tahulah. Saya tak kata salah, dengar lagi elok. Saya tak kata salah dan saya tak kata haram. Cuma saya, kalau main ceramah ni orang bagi, saya ambil lah. Kalau orang tak bagi, saya tak ambil, tak apa. Tapi kalau takat pergi baca tazkirah di kubur, saya tak ambil. Rasa tak sampai hati nak ambil. Tak ambil. Tapi kalau orang lain nak ambil, saya tak kata salah. Tapi benda-benda simple, kadang-kadang orang baca doa, dia tulis doa, suruh tahnik anak, dia suruh tahnik cucu, tahnik anak, kita pi pun tahnik, satgi dia nak jamu makan lagi dengan kambing, bungkus lagi ke atas. Ini duk pesan, satgi orang bagi duit jangan duk ambil, satgi orang bagi duit jangan duk ambil, bukan ada apa kan, ceramah kotlah kan. Agama ni tak payah untung sangatlah kan. Untung kot-kot lain. Jual kurma, kalau saya jual kurma tuan-tuan beli. Faham tak? Okey. So dia kata hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sehingga terbitnya, luhlah. Maksudnya lagi tapi tuan-tuan, macam itulah saya kata, hakikat kepada hidup ni tak semestinya kita akan tahu bila akhirnya. So tuan-tuan, macam tuan-tuan tak tahu bila kiamat, saya pun tak tahu bila kita nak mati. Betul tak? Agak-agak tuan-tuan dah nak kiamat besar? Tak dah lah. Jadi tuan-tuan tak payah duk tunggu tengok. Abang, barat ke timur? Timur okey, tak payah mayang begini. Kalau kan.
Cuma saya nak respon sikit. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan dengar tak dengar, tapi saya dengar lah. Dah ada orang duk tanya. Pasal apa? Keluar matahari daripada barat ni, tuan-tuan kata apa tadi? Tanda apa? Tuan-tuan kena kata dulu. Jangan bagi saya seorang kata. Saya duk kata dah. Apa tanda dia? Tanda kiamat. Adalah satu dua kenyataan atau satu dua video atau satu dua isu. Saya nak sentuh ni pasal tanda kiamat tu. Yang depa duk kata ada satu tanda kiamat telah berlaku di Mekah. Apa dia? Artinya benda ni tersebar. Sebagai orang agama, saya bertanggungjawab untuk memperbetulkan isu ni. Apatah lagi kita ada siaran langsung. Rupa-rupanya kita ceramah di Perlis ni pagi Sabtu lepas, saya ada kuliah subuh di Seriak. Satu perempuan, dia mai daripada Singapura. Saya habis kuliah subuh di Seriak, dia mari nak minta tangkap gambar. Dia tangkap gambar saya lah, bukan tangkap gambar dengan dia. Aku tangkap gambar dengan dia, esok habis satu Malaysia lah. Dia kata minta gambar sikit. Lepas tu dia kata, saya ni daripada Singapura. Mari Perlis ni tak tahulah 2-3 hari dia cari kuliah. Kita pergi dengar. Artinya kita ceramah di Perlis sampai Singapura dengar. Alhamdulillah, berkat daripada adanya siaran langsung, rakaman ini ada manfaat, dia dengar dan dia mari. Mungkin dia mai bercuti tapi sampai mesej kita. Mujuk dia mai tangkap gambar, kalau dia mai tumbuk takkan kalut. Pasal Allah kira nak tumbuk kita. Tapi kita nak habang lah. Kalau kita berasa kata kita ada penumbuk, orang lain pun ada juga penumbuk. Hak tu ya kita nak habang kan. Dia tak payah banyak jawab lah. Kalau kita rasa kita boleh tumbuk orang, orang lain 10 kali boleh tumbuk kita. Kalau kita rasa kita boleh jekah orang, orang 100 kali boleh jekah kita. Cuma orang ni dia cerdik, dia tak maulah nak sebut benda-benda yang nampak bodoh ni. Kan? Orang bodoh kan, tengok orang bodoh. Yang tuan-tuan pikuk kangak kan. Tuan-tuan ada tak? Dia balik. Tak. Betul tak saya kata? Betul tak betul? Oh gila hok duk melilau kok kangak tu. Dia nak main serang kita. Kita tutup pintu belah kita. Kalau kita layan siapa orang kata apa? Pandai tuan-tuan, 2 kali gila. Agama ada santun dia, agama ada akhlak dia, agama ada adab dia. Heboh sehari dua ni, saya tak tahu, cuma saya tahu petang-petang ni ya, betul saya tulis sikit tadi. Kononnya ada video dan penceramah sebahagian, saya tak tahulah ada tak ada, tapi sebohlah kata kerajaan Arab Saudi ni telah ada usaha nak ubah makam Ibrahim tu. Makam Ibrahim ni bukan makam tu kubur, tapak kaki dia kan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim ni adalah manusia pertama yang bina Kaabah. Siapa dia manusia pertama bina Kaabah? Nabi Allah Ibrahim. Sebab itu Nabi kata apa? Nabi kata, kalau bukan kerana umat engkau ini, Nabi kata dekat isteri dia, kalaulah bukan kerana mereka ni baru masuk Islam, aku nak perban buat Kaabah ni, nak bina lagu mana Nabi Ibrahim buat. Nabi Ibrahim dia buat Kaabah ada 2 pintu. Lah ada 1 ke 2? 1. Pasal lepas reban Kaabah tu, orang Arab Quraisy Mekah buat balik, mereka bagus tuan. Mereka kata, siapa yang nak sumbang duit kita nak buat balik ni, hampa kena buat main duit halal ya, duit haram pun jangan ada buat main lah. Mereka pun terasakan, mereka tu pun ada juga peraturan tu. Jadi tak berapa nak lepas modal, mereka buatlah lagu mana duk ada ni. Dan ini adalah Kaabah baru, bukan Kaabah yang Nabi Ibrahim punya lah.
Tak apalah, pendek katanya Nabi Ibrahim buat, dia pijak tahun tu, dia buat Kaabah. Artinya dia pun tak tinggi mana lah. Dia pun duk kata tinggi Nabi Ibrahim. Kalau tinggi dia tak payah duk tui naik lah. Tuan faham tak? Pasal tu bila kita baca, kita kena baca dengan otak. Bila kita baca, kita kena hadam maklumat itu dengan berfikir. Afala tatafakkarun. Baik. Dia ceramah, tuan-tuan, kalau ceramah macam ni memang orang seronok lah. Tengok. Dia kena lagu tu. Dia tak boleh. Tengok. Dia kena intonasi tu. Tengok. Tuan-tuan. Sekarang ni akhir zaman. Oh, batu tuan-tuan. Apa dia? Ketak tak dengar dah. Ada usaha-usaha nak ubah makam Ibrahim. Pi buat masuk dalam hijir Ismail. Lepas tu buhlah kana ni. Tuan-tuan, kalau ini berlaku, inilah tanda kiamat. Yang tak mayang lagi, mayangkah? Yang tak puasa lagi, pusakah? Tuan-tuan, ini ialah satu pembohongan. Satu pendustaan. Video tu, pasal tu bahaya, tuan-tuan. Bahaya. Kan? Video ni kadang-kadang kita kalau tuan-tuan tengok video, tuan-tuan kena tahu cerita dia apa dia. Pasal tu dalam Islam dia ada tabayyun. Yang kedua tasabbut. Tabayyun ni kita nak tahu cerita betul tak betul. Lepas tu kita nak tahu lah cerita tu tentang apa. Contoh. Tuan-tuan bawa satu perempuan pergi ke pasar malam. Perak dia tangkap gambar. Tu imam pi dengan perempuan mana tak tahu pasar malam. Mai tunjuk kat Tok Bilal. Ni tu imam aku nampak bawa perempuan mana tak tahu. Bukan bini dia. Pi pasar malam, aku ingat dia menikah beleng pula. Lepas tu kita pun tabayun lah. Ni hang jangan duk tuduh tak tahu halau tu imam kita. Bukan tu imam ni. Saya cerita tempat lain. Hang jangan duk tuduh tu imam kita ni dia nak mayang subuh pun tanya bini dia dulu. Hang jangan duk tuduh tak ketahuan halau kata dia menikah lain apa semua. Aku dah bukti ni, hang tengok aku tengah gambar ni, hang tengok. Allahu akbar, betul. Rambut merah. Sakantis tu imam. Rambut merah. Hang tengok. Cuba hang tengok betul tak muka tu imam? Betul, sebiji macam tu imam kita. Hang tengok sebelah tu. Muka bini dia ke? Tak. Yang aku tahu muka bini dia bukan lagu ni. Tu hang kata kubur. Itu baru tabayyun. Betul. Peringkat pertama, betul tu imam tu bawa perempuan pergi pasar malam bukan bini dia. Tasabbut. Assalamualaikum tu imam. Tu imam ada bawa perempuan pergi mana-mana ke pasar malam itu? Ada. Siapa dia? Kawan tu baru masuk Islam. Dia nak tanya rumah siapa. Tak jumpa betul, dia ikutlah saya nak pergi tunjuk rumah. Nampak tak? Oh patut rambut merah. Baru masuk Islam. Mualaf. Mai dia tak tahu siapa, dia tuju cari Tok Imam, orang tunjuk Tok Imam. Nampak tuan-tuan, video lain, cerita lain. So jangan duk kalut. Pasal tu Nabi kata al-ajalah. Kalut ni setan. Al-ajalah tu minasyaitan. Terburu-buru ni, tergesa-gesa, nak duk sebar, nak duk cerita, nak duk saya dengar kata, saya pun tak tahu. Kalau tak tahu jangan duk cakap. Orang tak tahu, kita tak tahu. Tapi bila kita cakap, orang tahu kata kita tak tahu. Jangan duk buat apalah tahu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, saya nak habaq ke tuan-tuan, tolong teringat. Saya nak habaq ke tuan-tuan, tolong dengar elok-elok. Yang ni bukan hak bahagian tuan-tuan, ni bahagian saya. Ujian kepada orang yang mendengar ialah dia beramal dengan apa yang dia dengar. Dan ujian Tuhan kepada orang yang bercakap, dia akan diuji dengan apa yang dia cakap. Tuan-tuan, peganglah sampai bila-bila. Satu orang ayah bila dia cakap pada anak dia, apa yang dia nasihat pada anak dia, itu akan menjadi ujian pada dia.
Cikgu-cikgu di sekolah yang duk mengajar anak murid, yang duk didik anak murid, apa ujian yang akan kena pada dia? Apa yang dia ajak pada anak murid. Orang yang bercakap, ujian kepada dia adalah apa yang dia cakap. Masa dia cakap tu, dia nak buat tak apa. Itu ujian pada orang yang bercakap. Sebab itu boleh bercakap satu tajuk, ceramah satu tajuk. Kita jangan duk tuduh orang tak tahu halal, jangan duk fitnah orang tak tahu halal, jangan duk buat reka cerita tak tahu halal, jangan duk kata tak tahu halal. Dia cakap, apa dia ujian dia? Tuhan nak tengok hang duk buat tak kelaku tu, ke hang pun tuduh orang tak tahu halal. Ni maksud dia. Sedangkan video itu fil haqiqah, pada hakikat realitinya depa nak pi duk cuci, buka, nak duk lak benda tu. Bukan tuan-tuan tak tahu perangai orang kita, bukan orang kita, orang India, Pakistan tu. Nyocum. Orang kita tuan-tuan ni, kita disuruh cum ni satu benda ya, Hajarul Aswad. Tapi tuan-tuan tengok, cum, mucuk depa kepung, kalau tidak dia cum tu tak tahu nak habang. Sapu lah apa. Sedangkan makam Ibrahim tu tidak ada suruhan untuk kita pergi buat macam tu, tak ada. Cuma yang ada apa dia? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hampa pi belakang dia, hampa pi salat. Itu suruhan agama. Quran suruh. Tak ada suruhan. Pasal itu tuan-tuan, banyak benda-benda yang tak betul ni. Khurafat pergi duk sapu, pergi duk cium, pergi duk ambil berkat pada makam Ibrahim, tak ada. Yang mari setengah lagi pergi duk pacak mayang betul-betul belakang, jam habis orang. Sedangkan Quran kata pilah belakang sikit pun tak apa kan. So saya nak habang kat tuan-tuan, ini adalah satu bentuk pendustaan dan pembohongan yang dibuat tentang cerita nak pindah pergi makam Ibrahim. Lepas tu sekali lagi tuan-tuan balik mai, orang-orang pergi Mekah balik mai ni tanya, pindah tak? Terkena kawan tu, dia kata aku tak nampak langsung. Tak nampak langsung. Kalau dia tak nampak langsung ni tuan-tuan, bukan kata pindah lah, tapi ada lah benda dia buat kan. Saya tak tahu orang duk kata tak nampak Kaabah, tak nampak Kaabah, betul ke tak nampak Kaabah? Betul ke tak nampak Kaabah? Kan, wallahu taala a'lam. Baik, so kita sambung. Nampak hadirin mukminin, Allah Azza wa Jal dalam hadis ni dia kata apa? Dia kata rahmatullah wasi'at kulla syai' wa min rahmatihi annahu fataha babat taubah li'ibadihi bil laili wan nahar. Ini adalah bukti rahmat Allah itu luas. Tandanya ialah dia membuka pintu taubatnya siang dan malam. Kita kadang-kadang tuan-tuan, orang manusia ni dia buka siang, malam dia tak buka. Malam dia buka. Tuhan 24 jam. Anytime. Balik mai pada dia. Nampak? Kemudian hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam satu hadis daripada Abu Zar. Abu Zar pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah wasiat pada aku benda yang penting. Abu Zar mai minta Nabi wasiat, Nabi nasihat. Sahabat-sahabat ni depa suka jumpa Nabi minta wasiat, minta nasihat. Tuan-tuan jumpa orang saleh, jumpa orang alim, jumpa para ulama, bagi tahu dekat dia, nasihat saya, pesan apa yang boleh. Nabi kata, idza amilta sayyi'ah fa'atbi'ha hasanah tamhuha. Nabi kata, apa benda yang aku nak pesan kepada engkau Abu Dhar? Apabila engkau melakukan satu dosa, segeralah engkau melakukan kebaikan. Apabila engkau buat satu kesalahan, cepat-cepat engkau bertaubat. Jadi tuan-tuan, jangan tangguh taubat. Walaupun pintu Allah luas, masa yang Allah bagi panjang, tapi hakikatnya kita sendiri tak tahu pengakhiran kita bila. Pasal itu Nabi kata, apabila sampainya pagi jangan tunggu petang. Apabila sampainya petang jangan tunggu esok. Laksanakan. Ambil peluang tu. Sebab itu orang tanya dekat Nabi, kalau sebut la ilaha illallah pun kira okey tak?
Buat dosa, la ilaha illallah. Buat dosa, subhanallah. Buat dosa, astaghfirullah. Nabi kata apa? La ilaha illallah hiya afdalul hasanat. Sebut la ilaha illallah itu sebaik-baik kebaikan. Artinya apa sahaja benda baik semuanya memadamkan dosa. Itu rahmat Allah juga, nampak? Satu rahmat Allah apa dia? Pintu tak pernah tutup. Yang kedua, berulang kali pun dia terima. Yang ketiga, dia tak pernah tolak walaupun sekali. Yang keempat, apa sahaja baik yang kita buat, semua menjadi kafarah kepada dosa kita. Tak kira lah baik apa pun. Kadang-kadang baik itu balik pada diri kita sendiri. Kita sembahyang, pahala boleh kat kita. Bukan takat pahala yang boleh kat kita, dosa pun Tuhan ampun. Nampak tuan? Ha? Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ni tuan-tuan tengok. Allah janji ni. Sakan dahsyatnya janji Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, qala iblisu. Dalam hadis ni Abu Sa'id kata Nabi ada sebut satu perkataan. Qala iblis. Iblis cakap. Iblis kata, "Ai Rabb." Iblis cakap ni. Ini sumpah iblis, janji iblis. "Ai Rabb, la adzalu ughwi bani Adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Tuan-tuan dengar elok-elok, ingat baik-baik apa iblis kata. Pasal apa penting kita tahu iblis kata ni? Pasal musuh kita. Iblis kata, demi Tuhan, demi Allah, aku tidak akan berhenti daripada menyesat dan memesongkan anak cucu Adam selagi mana roh ada di dalam jasad mereka. Tu kata-kata iblis. Selagi mana arwahuhum fi ajsadihim, lagi mana roh berada di dalam jasad, nyawa terkandung di badan, aku tak akan berhenti walau sesaat, kata iblis. Allah jawab. Allah jawab, kalau itu yang hang janji, ini pula janji aku. Apa dia? La adzalu aghfiru lahum mastaghfiruni. Apa iblis janji? Selagi jasad kita ni bernyawa, selagi roh ada dalam jasad, dia tak akan berhenti. Tak ada istilah pencin. Tak ada. Kalla, sesekali tidak. Allah jawab. Oh, kita dengar hak iblis tu kita takut kan. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita baik minggu ni, minggu depan tak tentu. Hari ni baik, hari esok tak tentu. Pasal iblis senantiasa cari ruang. Tetapi Allah Azza wa Jal berfirman, aku sekali-kali tidak akan berhenti untuk mengampunkan umat hambaku selama mana mereka memohon keampunanku. Nampak cara Allah balas balik? Allah kata kalau hang tak akan berhenti untuk menyesat dan menghasut mereka buat dosa, selagi mana mereka buat dosa, mereka minta ampun, aku tidak akan tolak taubat itu. Ini janji Tuhan, ruang yang Allah bagi. Sebab itu kita mungkin akan selamat. Kita tak jamin hari ni kita selamat, esok tergelincang. Lusa kita selamat, tulak tergelincang. Allah kata apa? Yang penting hampa minta ampun. Dia mai kacau, hampa tewas, hampa minta ampun, aku ampun. Istiqamah sat 4-5 hari, dia mai pula pasal duk hidup lagi, duk bernyawa lagi. Tuan-tuan jangan kata hari ni pelik no. Dia kata kat bini dia, meh juga bini dia, hari ni pelik meh. Awak abang, syaitan tak mai kat aku hari ni. Biar tahuan abang. Tak ada syaitan mai. Tak ada syaitan mai. Apa abang? Bagi salam lohok mayang sang. Miah ustazah miah. Rahmat Allah lah. Azal tuan-tuan, sekejap saya simpulkan hadis ni insya-Allah taala.
Okey. Dari Abu Umamah radhiyallahu an. Ni saya nak buat kesimpulan. Ni ambil satu hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Dia kata apa? Kata Abu Umamah, Nabi menyebut suatu hadis yang mana Nabi kata inna sahib asy-shimal. Nabi kata inna sahib asy-shimal, sesungguhnya malaikat yang duduk belah kiri. Sahib shimal, malaikat yang duduk belah kanan tulis hak baik, malaikat yang duduk belah kiri tulis dosa. Kita buat dosa dia tulis, kita buat dosa dia tulis. Tapi liyarfa al-qalam 6 sa'at. Tapi malaikat yang duduk belah kiri ni, dia tak akan tulis dalam tempoh 6 masa. Makna bila kita buat satu dosa, dia tak terus tulis, dia tunggu saat. Okey? Tuan-tuan buat satu dosa, saya buat satu dosa, kita buat satu dosa, dia tak terus tulis, dia bagi tempoh 6 saat. 6 saat ni tuan-tuan jangan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tak tahulah. Buat dosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia tulis lah. Jangan macam tu. Kan? Ini bukan kira harakat. Waladhdallin. Dia macam mana? Anil abdil muslim al-mukhti awil musi. Bila tuan-tuan buat dosa, dia tunggu. Dia tunggu apa? Dia tunggu taubat. Sekiranya seseorang itu bertaubat, alqaha, dia tak tulis. Artinya pasal itu kita kena segera, kan? Kita kena cepat-cepat sebelum dia catat.
Terus tak apalah kalau ada rekod pun lepas ni dia boleh padam. Kita macam ni lah tuan-tuan. Mana bagus? Tak ada rekod langsung ke? Ada rekod. Kan? Ada rekod ni tak orang nak elok lah kan. Tapi dia dulu. Astagfirullah. Tuan-tuan, ya Allah aku bertawab. Terus. Tak tulis. Artinya dia bagi macam siapa atau cerita kat saya, dia kata kalau ustaz kena saman, cepat-cepat buat pi sebelum masuk dalam sistem. Contoh saya pun tak tahu sebab saya belum lagi pernah kena saman. Contoh. Dia bagi kita kena cepat-cepat sebelum masuk dalam sistem. Apa-apa pun sebelum masuk dalam sistem, cepat-cepat pi. Senang kira. Tapi kalau dan masuk dalam sistem, apa-apa sajalah. Wallahu alam lah, apa-apa saja. Dia payah sikitlah kita nak buat rayuan ke permohonan ke apa ke, saya tak tahulah. Tapi tu sistem dunia ni kita boleh atur lah. Tapi sistem akhirat dia memang macam tu. Dia tak tulis. Okey? Cuma dalam hadis ni lah dia kata apa? Malam ni terbaik untuk kita bertaubat. Cuma malam ni the bestnya akhir. Ramai orang duk tanya macam mana kita nak kira last. Okey. Dalam hadis dia kata 1/3 akhir. Dia macam ni lah tuan-tuan. Maghrib 7:30. Satu malam, the whole night 12 jam. The whole night tu 12 jam. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. Betul tak? Kalau kita 7:30 kita tak lagi lah. 7:30, 8:30 sejam. 8:30, 9:30. 9:30, 10:30. 10:30, 11:30. 11:30, 12:30. 12:30, 1:30. 1:30, 2:30. 3:30, 4:30. 5:30, 6:30. 6:30, 7:30, 8:30. Dia kira 12 jam. Macam mana tuan-tuan nak tahu 1/3 akhir malam? Tuan-tuan bagi 3. Bagi 3, 12 bagi 3 dah berapa? 4 jam yang pertama, 4 jam yang kedua, 4 jam yang ketiga. Tapi dalam hadis yang lain pecah 6. Kalau pecah 6, dia akan jadi berapa? 2, 2, 2, 2. Artinya the best time yang Tuhan betul-betul menerima taubat kita ialah pada 2 jam yang terakhir. Kalau subuh 6:30, subuh 6:30, 4:30, 5:30, 5:30, 6:30. Artinya starting time. Yang ni yang kita panggil tahajud. 4:30. 4:30 sampai 2 jam terakhir. Jadi waktu tu kita bangkit, kita doa. Allah ampun. Dia kata kalau tak dan ustaz duk jaga 8:30. Kalau jaga 8:30, salatlah 8:30, taubatlah. Pasal apa? Kalau buat malam, siang pun dia terima. Kalau buat siang, malam pun dia terima. Cuma kita tak tahulah ajal kita kan. Kita duk kata malam ni mengkik. Malam ni mengkik. Tengok tak mangkit terus. Bini kau abang mangkit bang, abang mangkit. Tengok telinga pun jatuh. Tangan pun angkat Tak ada abang dia. Malam duk sebut jangan lupa nak mangkit. Kan? Tuan-tuan, orang yang bangkit tahajud ialah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, rapat dengan Tuhan, dia tidak takut kepada makhluk. Macam tuan-tuan lah, kalau rapat dengan orang besar macam saya kan, taklah rapat sangat. Dia kata, dia rapat dengan mufti ni, dia rapat mufti macam tu lah orang kata kan. Kita pun tak takut sangat kan. Dia rapat dengan menteri besar, jangan main. Dia rapat dengan Perdana Menteri. Dia ni orang rapat Perdana Menteri ni. Artinya kita rasa besar. Kita rasa kemah lah. Tak tahulah betul tak betul. Kadang-kadang orang jual nama. Perdana Menteri pun telefon waktu ni. Kan. Menteri besar pun tak ada time nak telefon. Dia, dia ni. Siapa telefon pun tak tahu.
Tapi kita tuan-tuan, takkah kita ni apabila kita tahajud ni kita dekat dengan Tuhan, rapat dengan Tuhan. Takkah kita rasa apa aku nak takut ke orang, aku dekat dengan Tuhan. Maka hebat tahajud ni, dia membina keberanian diri. Pasal tu orang yang berjuang dia tak boleh tinggal tahajud. Kalau tidak dia getar. Dia getar. Tapi kalau kita Tuhan di hadapan kita, Tuhan di kiri kita, Tuhan di kanan kita, Tuhan di belakang kita, tak ada makhluk boleh buat apa-apa. Kan? Hadirin mukminin mukminat, bangkit tengah malam salat, doa ya Allah ampun dosa aku, mudah-mudahan Allah rahmat kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.